Sebenarnya saya gembira kerana kalau tidak ada pilihan raya kecil ini, saya tak mungkin sampai ke Jerun. Saya selalu pergi ke Jerun, tapi yang tu Jerun di Kedah. Ini saya dapati ada Jerun di Perak juga. Saya berpendapat bahawa adanya begini ramai rakyat di Jerun ini hadir pada petang ini bermakna semua yang datang ini berminat dengan keselamatan negara kita. Negara kita dahulu terselamat dan dapat dibangunkan dengan pesat sehingga dunia mengiktiraf Malaysia sebagai sebuah negara membangun yang termaju sekali dalam dunia. Di mana-mana kita pergi, kalau kita sebut kita datang daripada Malaysia, mereka semua membuat tanda bahawa Malaysia adalah sebuah negara yang baik. Tetapi hari ini semua sudah dirosakkan oleh Datuk Seri Najib. Dalam bidang politik, keadaan tidak menentu sehingga kita sesama kita berpecah. Dalam bidang ekonomi, negara kita tidak dapat membangun. Sebaliknya rakyat menderita kerana dikenakan cukai yang tinggi, cukai GST, kenaikan tol, tidak lagi ada subsidi minyak dan berbagai lagi. Dan Datuk Seri Najib pula tidak peduli tentang undang-undang negara. Dia menyalahgunakan undang-undang negara untuk kepentingan dirinya, untuk menyelamat dirinya, sehingga dituduh salah orang yang tidak salah dengan menggunakan undang-undang sosmo. Ini menunjuk bahawa Datuk Seri Najib tidak layak lagi jadi Perdana Menteri. Sebab itulah kita mengadakan gerakan rakyat yang tidak mengambil kira parti-parti daripada mana. Kita cantumkan semua parti, kerana semua parti sebagai rakyat yang setia kepada negara berhajat untuk menjatuhkan Datuk Seri Najib. Inilah sebabnya yang kita berkumpul di sini. Kali ini kita berpeluang menyatakan pendirian kita terhadap Datuk Seri Najib. Kita akan ada pengundian untuk kawasan ini pada 18 hari bulan. Untuk balik mengundi pada 18 hari bulan 6. Ada juga sada mereka jom balik undi. Parti Amanah, Parti PAS balik undi untuk calon bebas. Kita berpendapat bahawa inilah peluang bagi rakyat menyatakan betapa mereka benci dan nak Datuk Seri Najib berhenti daripada menjadi Perdana Menteri. Memang kita tahu dalam pilihan raya kecil kita tak mungkin tukar kerajaan, tetapi kita perlu menggunakan pilihan raya kecil ini untuk mengantar mesej kepada Datuk Seri Najib bahawa dianya tidak dikehendaki lagi. Dan juga mesej ini akan pergi bukan saja kepada Datuk Seri Najib, tetapi juga
kepada rakyat keseluruhan negara kita Malaysia. Ia juga akan sampai kepada raja-raja dan akan sampai kepada seluruh dunia. Inilah sebabnya yang kita harus menggunakan pilihan raya kecil ini untuk menunjuk betapa rakyat Malaysia sebulat suara nak Najib diturunkan. Kenapa Najib perlu diturunkan? Kerana orang ini memburukkan ekonomi negara, memburukkan politik negara. Ia menubuh sebuah syarikat kekayaan negara. Tetapi kita tidak ada kekayaan dan dia telah pinjam duit. Kalau kita pinjam duit, kita tak jadi kaya. Tetapi dia masih memanggil 1MDB ini sebagai dana kekayaan negara, Sovereign Wealth Fund. Sebenarnya ia membebankan kita dengan hutang yang banyak. Dia meminjam 42 bilion ringgit, tetapi kerana dia tak bayar bunga, tak bayar faedah, hari ini hutang sudah meningkat kepada 50 bilion ringgit. Apabila sudah tingkat kepada 50 bilion ringgit, 1MDB tidak lagi berupaya membayar hutang kerana perniagaannya semuanya rugi. 1MDB tidak boleh bayar hutang ke atas 50 bilion ringgit. Dengan itu dibuat keputusan supaya hutang sebanyak 50 bilion itu dipindahkan kepada kerajaan. Yang mana ini bermakna bayaran hutang sebanyak 50 bilion ringgit. Sehingga tahun 2040 pun tidak akan selesai hutang ini. Kita semua, anak-anak kita, cucu-cucu kita perlu bayar cukai yang tinggi untuk kerajaan membayar hutang. Bermakna bahawa kitalah yang akan membayar hutang ini. Kerana apa? Kerana Najib sengaja menubuhkan 1MDB dan hutang sebanyak 42 bilion yang sekarang meningkat kepada 50 bilion. Apakah duit ini digunakan? Sehingga sekarang rakyat tidak dapat nikmat apa-apa pun. Kalau dulu kerajaan belanja duit, maka dia dapat membina North South Highway, lapangan terbang yang baru, pelabuhan, jalan elektrik yang besar, menyediakan sekolah-sekolah bagi rakyat, mengadakan klinik-klinik. Tetapi sejak dia pinjam 42 bilion ini, apakah kita lihat sesuatu daripada pelaburan 42 bilion ini? Tak ada satu pun. Yang ada ialah hutang yang kita tak boleh bayar. Ini adalah kerana Najib cuba kononnya untuk berniaga, untuk menolong ekonomi negara. Sebenarnya wang yang banyak ini dihutang kerana Najib ingin guna wang itu untuk beli undi-undi raya. Inilah hajat Datuk Seri Najib. Sebab itu tiba-tiba Wall Street Journal menceritakan bahawa Datuk Seri Najib mempunyai sebanyak 681 million dolar Amerika dalam simpanan akaun persendirian, his own private account, bersamaan dengan 2%
bilion ringgit. Datang daripada mana duit ini? Wang sebanyak ini. Katanya ini adalah derma daripada orang Arab. Tak masuk akal, tak menasabah, tak masuk akal orang Arab nak bagi free kepada Datuk Seri Najib sebanyak 20.6 bilion ringgit. Mungkin kita tak tahu banyak mana 20.6 bilion ringgit. Sebenarnya kalau kita isi dalam lori kecil 1 milion ringgit, dia akan penuh satu lori kecil 1 milion ringgit. 2.6 bilion ringgit ialah sebanyak 2.600 milion ringgit. Kalau kita nak guna lori, nak angkut daripada pelabuhan kepada bank negara ataupun bank AM Bank, kena pakai lori sebanyak 2.600 lori. Bolehkah tuan-tuan percaya ada orang Arab nak bagi 2.600 lori duit kepada Najib? Tak masuk akal. Cuma orang bodoh saja, seperti pemimpin-pemimpin UMNO sekarang, yang boleh berkata bahawa ini adalah derma daripada orang Arab. Kenapa dia nak duit ini? Kenapa Najib nak duit yang begitu banyak ini? Sebabnya ialah Najib percaya kepada slogan cash is king. Cash is king. Wang tunai itu adalah raja. Dia percaya dengan wang yang banyak, dia boleh memerintah negara kita ini kerana boleh membeli pengundi-pengundi, pemimpin-pemimpin dan ahli-ahli politik seluruh negara. Hari ini kita tahu dia telah beri kepada wakil rakyat DN wang yang banyak. Hanya kepada Syahril daripada Johor Bahru diberi 1 milion ringgit. Kepada Ahmad Mazlan 2 milion ringgit. Takkanlah wakil-wakil rakyat lain tak dapat 1 milion ataupun setengah milion. Inilah cara Najib. Dia membeli wakil rakyat dengan duit yang banyak. Dan wakil rakyat ini pun sudah tidak jadi wakil rakyat lagi. Mereka sudah jadi wakil Najib, bukan wakil kita. Kita pilih mereka untuk jadi wakil kita, tapi sekarang mereka sudah jadi wakil Najib. Sebagai wakil Najib, apa yang Najib buat, apa yang Najib kata, mereka bersetuju. Iaitu mereka bersubahat dengan Najib untuk merampas wang negara. Inilah perbuatan Najib. Dan dengan duit yang banyak ini, dia menggunakan untuk menentukan dalam pilihan raya dia akan menang. Dalam pilihan raya yang akan datang, pilihan raya yang ke-14, Najib akan menggunakan duit untuk membeli pengundi-pengundi, pegawai-pegawai yang mengurus undi dan lain-lain pihak yang terlibat dengan menjaga keamanan negara. Inilah sebabnya yang Najib hendak duit yang begitu banyak. Kerana dia percaya dengan duit itu dia boleh beli semua orang dan menipu pilihan raya supaya dia akan menang. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau negara kita dikuasai oleh orang seperti Najib ini, maka akan rosaklah negara kita. Di mana saja negara mengamalkan rasuah, tidak dapat dibangun, rakyat tidak dapat pekerjaan, rakyat tidak dapat berniaga,
kerana untuk berniaga terpaksa bayar rasuah, bayar duit kepada pegawai-pegawai untuk mendapat kelulusan umpamanya. Inilah negara rasuah, dan ini diamalkan oleh Datuk Seri Najib sendiri. Dia menyelewengkan dan melesapkan wang sebanyak 42 bilion. Tak ada apa-apa jadi kepada mereka, kepadanya. Tetapi apabila ada orang yang melesapkan cuma berpuluh ribu ringgit, sudah didakwa dan masuk dalam mahkamah. Sebenarnya orang yang melesapkan wang sebanyak ini patut dikenakan hukum penjara kerana menghilangkan duit rakyat, duit negara. Tetapi dia percaya pihak yang berkuasa, dia percaya AG, Attorney General, polis tak akan mengambil tindakan kepadanya kerana dia boleh menyogok semua orang. Inilah cara Najib. Dan sekarang ini tidak lagi pentadbiran melalui undang-undang. The rule of law sudah tidak berjalan dalam negara kita ini. Dia boleh buat apa saja. Sekarang ini diarah pegawai-pegawai kerajaan dan pihak polis supaya menakut-nakutkan rakyat. Kalau rakyat menunjuk sokongan kepada gerakan deklarasi rakyat, semua mereka memberi amaran. Kalau mereka ini cuba sokong gerakan ini, maka kerajaan akan mengambil tindakan terhadap mereka. Tindakan seperti memeriksa semula akaun mereka kalau mereka berniaga, dan juga orang yang tak berniaga pun akan diserang oleh Income Tax Department. Inilah yang akan digunakan untuk menekan rakyat. Ada juga yang diunggut untuk ditangkap. Bahkan sudah ditangkap Datuk Khairuddin dan Matias Chang, dan mereka telah dimasukkan dalam tahanan selama 2 bulan, dan lepas itu baru dibicara. Ini cara Najib menyalahgunakan undang-undang. Sekarang Najib memperkenalkan satu lagi undang-undang, yaitu National Security Council. National Security Council ini akan dikerusi oleh Datuk Seri Najib. Kuasa yang diberi kepada National Security Council ini ialah supaya boleh tangkap siapa saja tanpa bicara, tak payah dihadapkan ke mahkamah. Ini undang-undang ini baru diperkenalkan dan tidak dipersetujui oleh raja-raja, tidak ditandatangani oleh raja-raja, tetapi Najib masih boleh membuat kuasakan undang-undang ini, dan gunanya ialah untuk ugut sesiapa yang tak sokongnya akan ditangkap dan dimasuk dalam tahanan. Inilah kerajaan Datuk Seri Najib. Kalau kita nak banding, apakah ada kerajaan macam kerajaan Datuk Seri Najib ini? Dahulu ada kerajaan Idi Amin di Uganda. Di Uganda ada seorang presiden berasal daripada Tedra yang menjadi presiden Uganda, dan dianya melakukan apa saja, melanggar undang-undang, dan dia kekal sebagai presiden sehinggalah dianya dijatuhkan oleh rakyat Uganda.
Datuk Seri Najib dengan Idi Amin ini adalah orang yang sama. Dia mengguna kuasa untuk menindas rakyat. Dia tahu bahawa tidak seperti di Uganda, yang mana rakyat memberontak melawan kerajaan. Malaysia ini kita tak suka huru-hara, kita tak suka cara-cara yang ganas. Kita nak mengubah kerajaan melalui cara yang tidak merugikan sesiapa. Sebab itulah kita memperkenalkan deklarasi rakyat. Deklarasi rakyat ini ialah untuk menyatakan kepada dunia bahawa rakyat Malaysia menolak Datuk Seri Najib. Kita tak suruh rakyat memberontak. Kita cuma minta rakyat tanda tangani sign deklarasi rakyat ini. Deklarasi rakyat ini ialah untuk menjatuhkan Datuk Seri Najib. Kalau kita dapat kumpul bermilion deklarasi rakyat, maka raja-raja kita tidak dapat mengedepikan deklarasi rakyat. Rakyat Malaysia akan sedar tentang betapa buruknya Datuk Seri Najib Idi Amin. Dan dunia akan tahu bahawa pemerintah Malaysia, iaitu Datuk Seri Najib, adalah seorang yang ditolak oleh rakyat keseluruhannya. Sebab itu saya minta, satu, tanda tanganilah deklarasi rakyat. Kita tak sakit apapun. Walaupun ramai yang takut dia tekan kita ataupun perniagaan kita. Tapi kalau kita tidak beranikan diri menandatangani deklarasi rakyat, dia akan terus memerintah dan dasarnya akan memburukkan diri kita sendiri. Sebab itu walaupun ada sedikit risiko, ada sedikit risk menandatangani deklarasi rakyat ini, masih juga kita perlu menandatangani deklarasi rakyat untuk menyatakan kepada dunia, kepada raja-raja kita, bahawa rakyat menolak Datuk Seri Najib. Selain daripada menandatangani deklarasi rakyat, kita juga boleh menunjuk kepada Datuk Seri Najib dan rakan-rakannya, dan juga kepada seluruh Malaysia, bahawa kita menolak Datuk Seri Najib dengan mengalahkan Barisan Nasional. Kita perlu kalahkan Barisan Nasional, bukan saja lebih daripada 153 yang dahulu mereka dapat di tempat ini, tetapi mereka perlu dikalahkan sehingga hilang wang pertaruhan. Deposit mereka mesti hilang. Saya yakin ini boleh dibuat kalau yang datang hari ini, yang ramai datang daripada kaum Cina, kaum Melayu, kaum India, kalau semua daripada tuan-tuan dan puan-puan mengundi bagi calon daripada Parti Amanah ini, kita akan dapat kemenangan yang tinggi dan mengalahkan BN sehingga dia hilang wang pertaruhan. Saya datang ke sini pada hari ini walaupun saya tidak mewakili mana-mana parti. Saya bukan daripada UMNO sekarang. Saya bukan daripada BN. Saya bukan daripada parti-parti lawan pun. Tetapi kita bersatu hati berkenaan dengan matlamat kita. Matlamat kita semua sebagai rakyat,
citizens of Malaysia. Matlamat kita ialah untuk membersihkan negara kita daripada Datuk Seri Najib Idi Aman. Ini tujuan kita. Untuk ini kita bersatu hati. Walaupun DAP, amanah dan lain-lain, kita bersatu hati dalam satu tujuan, yaitu untuk menyingkir Datuk Seri Najib. Ini adalah pemusnah, dan saya yakin dengan sokongan dan undi daripada semua yang datang pada hari ini, kita dapat tumbangkan Najib. Ini dalam proses untuk menumpangkan Najib. Saya berterima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan daripada Jerlun. Saya percaya tuan-tuan datang walaupun di panas yang terik ini, dan setengah yang beragama Islam sedang berpuasa. Saya pun berpuasa, sebab itu so tak berpuasa. Kalau dulu bila korang buat suara, kita bolehlah minum air sikit. Sekarang ni tak boleh. Saya puasa tak boleh minum air. Jadi saya minta maaf lah, tak boleh cerita panjang-panjang sangat. Tapi saya yakin masyarakat di Jerlun ini yang bukan orang yang bodoh, tetapi orang yang cerdik, yang cekap, yang faham, yang terpelajar. Saya yakin semua daripada tuan-tuan dan puan-puan faham perbuatan jahat oleh Najib. Oleh kerana itulah maka kita semua perlu mengalahkan Najib. Mengalahkan Najib dengan undi yang terbanyak kepada calon kita, Profesor Dr. Tarmizi. Orang ini nuclear scientist. Tak banyak daripada kita yang faham nuclear science, tapi dia mengajar dalam bidang nuclear science dan dia amat terlatih. Saya yakin dia cukup layak untuk menjadi wakil kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kalau pilih BN, wakil tuan-tuan daripada BN, tak perlu ada otak pun, tak ada pelajaran pun tak apa, kerana dia cuma perlu kata perkataan yes. Susah kan nak kata yes. Ada sini yang tak boleh kata yes. Wakil tuan-tuan dan puan-puan akan masuk dalam Dewan Rakyat. Lepas tu bila apa-apa, apa dia? Yes. Apa dia cakap? Yes. Itu saja boleh. Takkan kita nak pilih orang macam itu. Kita nak pilih orang yang terpelajar, yang tinggi pelajarannya sebagai seorang nuclear scientist. Inilah calon kita. Dan inilah orang yang akan menjadi wakil rakyat kita, yang akan berkata kepada Najib, cukuplah, pergilah. Awak sudah tidak layak lagi. Duit yang curi itu bagi baliklah. Duit yang dilesakkan, kata orang dia belum curi pasal mahkamah belum kata dia bersalah, guilty. Saya baru-baru ini diinterview oleh Al Jazeera. Dia tanya saya, kenapa saya hentam Najib kuat sangat? Dia bukan salah lagi, dia belum diisytihar guilty. Saya tanya kepada dia, dalam negara dia mungkin Najib akan dibicara. Dalam negara kita ini, AG duduk dalam poket dia,
dan semua judiciary pun kita takut kadang-kadang dipengaruhi oleh Najib, dan dengan itu kita tak akan dapat. Mahkamah berkata bahawa Najib is guilty. Sebab itulah kita menghentam Najib dan berusaha untuk menjatuhkan Najib walaupun dia belum diisytihar sebagai bersalah. Takkan kita nak percaya Afandi, Attorney General Afandi, dia baca report, tak ada apa. Walaupun seluruh dunia kata ada kesalahan, Afandi kata tak ada apa, Najib tak salah. Dan kalau tanya Najib, ada you salah? Dia kata dia tak salah. Siapa nak mengaku salah? Orang yang bunuh orang pun kalau tanya dia, pisau you dah pegang tu, you bunuh orang itu. Tak ada, saya tak bunuh, saya tikam dia aja. Inilah Najib, Idi Amin Malaysia. Idi Amin Dada daripada Malaysia yang memalukan negara kita. Malaysia yang terkenal dahulu sebagai sebuah demokrasi, hari ini dikecam oleh semua orang. Orang bertanya, hey, what's happened to your Prime Minister? Why is he taking all this money? Dan kita tak boleh jawab. Kita berasa malu kerana Najib. Bukan kerana kita. Kita adalah rakyat yang baik, yang setia, yang tidak menimbulkan kekacauan. Kita bayar cukai, tapi yang balas duit cukai saingan ataupun yang melesapkan duit cukai ialah Datuk Seri Najib. Oleh itu saya rayu kepada semua tuan-tuan dan puan-puan Melayu, Cina, India, Kadazan, Iban, semua kaum dalam Malaysia ini yang ada di Jerlun ini, supaya menolak calon BN, supaya dianya kalah dengan teruk dan hilang deposit. Inilah harapan kita. Sekian, terima kasih.